Hai dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan belajar unit 19 bersama menjanakan pendapatan. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah hasil usaha kakakku. Jadi kita lihat apakah objektif pada hari ini. Objektif pembelajaran pada hari ini, murid dapat membina ayat untuk menyatakan pendapatan berdasarkan petikan teks hasil usaha kakakku dengan betul. Oke, sebelum itu mari kita lihat video ini. Itu, mereka sedang berbual tentang kehidupan sekolah akibat pandemi COVID-19. Siti berkata, "Hai Jen, biasanya duduk rumah saja. Kamu rasa bila agak-agaknya sekolah akan buka?" Jen menjawab, "Entahlah Siti, saya rasa sekolah tidak akan buka sampai COVID hilang dari dunia ini." Anak-anak, dalam dialog ini, Jen telah menggunakan pernyataan "saya rasa" untuk menyatakan pendapatnya. Sekarang, Jen dan Siti sedang berbual tentang pelipis muka. Siti berkata, "Jen, tak ingat ada juga pelipis muka bunga-bunga yang saya pakai ini. Apa pendapat kamu dengan corak pelipis muka ini?" Jen pula menjawab, "Cantik, tapi pendapat saya, tak kisahlah pelipis muka itu cantik atau tidak, asal kita gunakan ia dengan cara yang betul." Anak-anak, di sini Jen menggunakan pernyataan pada pendapat saya untuk menyatakan pendapatnya sendiri. Oke. Jadi berdasarkan video ini kita tahu perbualan mereka adalah sebenarnya adalah untuk mendapatkan dan menyatakan pendapat berdasarkan pemikiran mereka. Jadi apakah itu pendapat? Pendapat ini ialah kesimpulan yang dibuat atau diperoleh daripada berfikir. Maknanya pendapat itu apa yang ada pada pikiran kita, apa yang kita rasakan terhadap sesuatu perkara itu. Jadi, bila kita menyatakan pendapat nih, kita menyatakan pendapat semasa sedang berbual-bual dengan rakan, keluarga, ataupun seseorang, dan kita semasa juga berbincang. Misalnya, kamu mengadakan perbincangan kumpulan, jadi kamu akan menyatakan pendapat kamu atau pemikiran kamu. Jadi apa yang perlu dikatakan semasa memberi pendapat nih? Maksudnya kita akan semasa memberi pendapat kita akan menyatakan idea ataupun perasaan kita tentang sesuatu perkara yang dibincangkan. Dan ataupun yang penting pendapat kita tuh perlulah dalam konteks yang sama. Contohnya kamu berbincang tentang manfaat membaca. Jadi kamu akan memberikan idea kamu terhadap manfaat membaca itu ataupun pendapat kamu. Sekarang bagaimanakah cara untuk kita menyatakan pendapat? Untuk menyatakan pendapat kita akan menggunakan 3 perkataan, 3 ayat ini yaitu di awal ayat, yaitu yang pertama pada pendapat saya. Lepas itu kamu nyatakan pendapat kamu. Yang kedua pada pandangan saya. Dan saya rasa, jadi cikgu akan tunjukkan teknik untuk membina ayat dan untuk menyatakan pendapat. Cikgu, kita akan menggunakan teknik WAP untuk memudahkan kamu membina ayat bagi menyatakan pendapat. Apakah itu teknik WAP? WAP ialah W watak, E activity, K keterangan. W ini yaitu watak ataupun siapa yang kamu sebutkan itu. Misalnya, ibu saya, Abu, Ali.
Activity ini pula ialah activity yang dilakukan oleh watak tersebut. Misalnya, memasak, melukis, ataupun sedang berlari. Keterangan, seterusnya keterangan. Keterangan pula ialah yang menerangkan activity itu. Keterangan nih misalnya di rumah, di dapur, di luar rumah, di sekolah. Seterusnya, cikgu akan menunjukkan cara untuk membina ayat. Oke. Yang pertama, watak. Cikgu menuliskan di sini ialah kakak saya. Wataknya kakak saya. Apakah yang dilakukan oleh kakak saya nih? Aktiviti yang dilakukan ialah sedang melukis. Oke, sekarang sedang melukis apa? Nah, keterangannya sedang melukis lukisan bunga raya. Jadi kita buat dalam bentuk ayat pula, kita kasih gabung dalam satu perenggan untuk kamu akan tulis, kakak saya sedang melukis lukisan bunga raya. Jadilah satu bentuk ayat. Seterusnya, cikgu akan menunjukkan contoh lain. Contoh yang sama juga, kakak saya, watak, sedang melukis aktiviti lukisan bunga raya. Keterangan, itu yang menerangkan aktiviti yang kamu lakukan. Ini contoh lain, cikgu menggunakan ibu. Untuk watak, sedang apa? Sedang memasak. Itu aktiviti. Di mana? Kita terangkan pula aktiviti itu. Di mana? Di rumah. Jadi satu ayat, ibu sedang memasak di rumah. Oke. Sekarang untuk menyatakan pendapat, kita gabungkan 3 perkataan tadi. Untuk menyatakan pendapat itu dengan teknik waktu. Contoh, maksud cikgu. Contoh kita gunakan pada pendapat saya. Gabungkan dengan teknik wak. Pada pendapat saya, kakak saya sedang melukis lukisan bunga raya. Gabungkan. Pada pendapat saya. Oke. Kamu boleh juga guna ayat yang kedua. Pada pandangan saya. Sama juga kamu menyatakan pendapat. Pada pendapat saya, kakak saya sedang melukis lukisan bunga raya. Ataupun kamu mau guna ayat pendapat yang ketiga. Saya rasa. Contoh, saya rasa kakak saya sedang melukis lukisan bunga raya. Seterusnya kita lihat pula petikan teks hasil usaha KKU. Cikgu mau kamu buka buku teks Bahasa Melayu muka surat 125. Jadi baca dahulu petikan tersebut. Oke, jadi cikgu akan tunjukkan bagaimanakah kita membina ayat untuk menyatakan pendapat. Dengan menggunakan teknik apa? Teknik wak. Oke, yang pertama, watak. Dia ada beri di sini dalam soalan ini, dalam petikan ini. Sudah bagi siap-siap watak dan keterangannya. Jadi, wah, cantiknya. Pada pendapat saya, kakak kamu, kita tulis di bagian ini. Kakak kamu. Kenapa kakak kamu? Nah, apakah pendapat kalian tentang kerap tangan yang dibuat oleh kakak saya? Jadi, jawabannya ialah pendapat kita tentang kerap tangan yang dibuat oleh watak tersebut. Kakak kamu sepandai melukis. Semua kita terangkan. Kalau pandai melukis, maknanya kerap tangannya habis dibeli, jadi laku. Semua kerap tangannya laku. Jadi, cikgu mau kamu bina ayat pula untuk menyatakan pendapat dalam bentuk ayat.
Oke, kita guna apa? Kalau cikgu guna pada pendapat saya, kakak kamu pandai melukis. Semua craft tangannya laku. Jadi itu adalah pendapat cikgu bagi pernyataan yang dalam petikan, berdasarkan petikan ini. Sekarang kita lihat pula gambar yang kedua. Oke, kita baca dahulu. Nah, ini sudah kita jawab tadi. Kita lihat yang ini. Baca dulu, saya bersetuju dengan pendapat Chan Ho, Ahim. Pada pendapat kamu, apakah yang menyebabkan craft tangan yang dijualnya laris? Nah, itu maksudnya laris ialah laku, habis dijual, habis orang beli. Jadi, wataknya siapa? Kakak kamu. Activity. Kenapa barang jualannya laku? Kakak kamu rajin memaskini barang jualan. Jadi, maka barang jualannya pun laku. Jadi, gabungkan untuk menyatakan pendapat. Saya rasa kakak kamu rajin mengemas kini barang jualan. Maka barang jualannya pun laku. Ini adalah pendapat. Kena guna pendapat ini di awal ayat, tergabungkan pula dengan ayat yang telah kamu bina di teknik WAK. Terusnya, cikgu mahu kamu menjawab tugasan latih tubi yang telah cikgu berikan di Google Classroom. Hantar hari ini. Sekian, terima kasih. Sebarang pertanyaan boleh WhatsApp cikgu. Bye, jumpa lagi.